Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Muhammad Pisol bin Mat Isa, pensyarah bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia, MPU 3123. Kami dari Departemen Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik akan membincangkan tentang laporan kami yang bertajuk Kesejahteraan Politik Negara, Tanggungjawab Saya sebagai Anak Malaysia. Perbincangan pada hari ini adalah dalam bentuk forum. Jadi saya, Muhammad Aziz bin Muhammad Nazri, akan bertindak selaku pengerusi majlis pada hari ini. Bersama-sama saya adalah 5 orang ahli panel, iaitu ahli panel pertama, Muhammad Nur Aiman bin Hajar Maidin. Ahli panel yang kedua, Amir Ahmad Syakir bin Nur Hisham. Ahli panel yang ketiga, Saudara Muhammad Hilman bin Muhammad Zuki. Ahli panel yang keempat, Chok Jinje, dan ahli panel yang kelima, Saudara Muhammad Reza bin Nordin. Jadi kita masuk kepada topik kita. Apakah itu politik? Ramai yang beranggapan bahawa politik adalah pilihan raya dan pilihan raya adalah politik. Namun, politik atau dalam istilah Arabnya iaitu siasah berasal daripada kata sasa yasusu siasatan yang bererti mengurus kepentingan seseorang. Dari segi istilah, politik ialah mengatur atau memelihara urusan umat sama ada dalam atau luar negeri. Tujuan politik yang dijalankan oleh pemerintah adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum. Politik juga penting dalam proses pembangunan dan kemajuan ekonomi negara, memandangkan pemerintahlah yang akan menguruskan hal ehwal negara dalam segala aspek. Politik memberi kesan yang besar terhadap negara dalam segala sektor. Sebagai contoh, dalam sektor ekonomi, politik merupakan antara faktor jatuh bangunnya ekonomi negara. Hal ini kerana pengurusan politik yang baik dapat meningkatkan ekonomi negara dan pengurusan politik yang bergolak balik akan memberikan kesan yang sebaliknya. Hari berganti hari, zaman berganti zaman. Begitu juga dengan pemerintah yang akan terus berganti. Bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan politik negara terus berkembang, negara amatlah memerlukan pelapis yang mempunyai idea segar untuk mengemudi tampuk kepimpinan negara. Justeru, Saudara Aiman, bolehkah anda memberikan sedikit ulasan mengenai laporan yang telah dibuat? Baiklah, terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Muhammad Aziz. Baiklah, saya akan memberikan serba sedikit maklumat tentang laporan yang telah kami buat untuk kerja khusus kali ini. Baiklah, secara keseluruhan, tujuan utama kami melakukan laporan ini adalah untuk mendapatkan perspektif rakyat tentang tanggungjawab mereka terhadap politik negara. Dan jelas daripada laporan tersebut, hasil dapatan laporan tersebut, didapati bahawa terdapat segelintir masyarakat yang tidak sedar akan tanggungjawab mereka terhadap politik negara. Baiklah, audiens yang kami sasarkan bagi laporan ini dan kerja khusus ini adalah golongan belia. Dan secara keseluruhannya, responden mempunyai kesedaran terhadap politik negara. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan beberapa dapatan yang kami perolehi daripada laporan yang telah kami lakukan. Baiklah, bagi soalan pertama, saya sedar perubahan yang boleh dilakukan demi masa depan negara melalui undi atau penglibatan dalam aktiviti politik. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa hampir 88% daripada jumlah responden bersetuju bahawa mereka boleh memberikan impak kepada politik negara. Di sini jelas bahawa setiap responden, hampir kesemua responden bersetuju dan merasakan diri mereka dapat memberikan sesuatu untuk negara. Bagi soalan seterusnya, golongan muda seharusnya diberi peluang dan platform untuk memimpin kerana pandangan serta ideologi generasi muda yang lebih segar. Baiklah, berdasarkan carta PAI tersebut, kebanyakan audiens bersetuju untuk memberikan peluang kepada golongan muda dalam politik negara. Walau bagaimanapun, masih ada segelintir yang masih ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Hal ini kerana terdapat 8 orang responden yang menjawab neutral untuk soalan ini. Jadi di sini terdapat juga segelintir responden yang masih lagi ragu-ragu dan tidak mempunyai pandangan yang jelas terhadap pernyataan ini. Bagi soalan yang terakhir, undi saya tidak memberi kesan terhadap sesiapa yang akan memerintah negara. Bagi soalan ini, pemberatan responden adalah kepada undi mereka sebenarnya memberikan impak kepada pemerintah negara. Hal ini menunjukkan bahawa responden-responden berpendapat bahawa undi daripada mereka ini memberikan impak yang sangat tinggi untuk menentukan pemerintah negara. Baiklah, saya kira itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan semula kepada pengerusi majlis Haziq. Terima kasih kepada Saudara Aiman.
Jadi berdasarkan data yang telah ditunjukkan dalam soalan keempat, sebanyak 80% daripada responden bersetuju dan sangat setuju bahawa golongan muda seharusnya diberikan peluang untuk memimpin kerana pandangan dan idea mereka yang dilihat lebih segar. Apakah faktor yang menyebabkan mereka berpendapat sedemikian? Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel yang kedua, Saudara Amir, untuk menerangkannya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Muhammad Aziz. Antara poin yang menarik yang telah dapat kami simpulkan dari dapatan kami tentang pernyataan golongan muda seharusnya diberi peluang dan platform untuk memimpin kerana pendapat dan idea mereka lebih segar ialah orang muda lebih mengenali jiwa orang muda. Untuk zaman sekarang, golongan belia adalah antara golongan majoriti yang mengambil bahagian dalam memilih ahli politik yang akan datang. Golongan belia perlu kepada contoh atau ikon yang sebaya untuk lebih mudah interaksi antara pemimpin dengan rakyat. Selain itu, kami juga menyokong pernyataan tersebut yang di atas kerana pengalaman ialah guru terbaik. Golongan muda ialah harapan masa depan negara. Pendekatan praktikal berserta pembimbingan daripada pemimpin terdahulu merupakan wadah sempurna untuk mendidik mereka bagi memastikan kecekapan kepimpinan di negara kita pada masa akan datang. Dan itulah sedikit sebanyak ulasan yang telah dapat kami simpulkan daripada pernyataan golongan muda seharusnya diberi peluang dan platform untuk memimpin kerana idea mereka yang lebih segar. Kembali semula kepada saudara Muhammad Aziz. Terima kasih Saudara Amir. Berdasarkan perincian yang telah diberikan, saya mohon penjelasan dari ahli panel ketiga, Saudara Hilman, untuk menjelaskan penglibatan pemuda dalam politik di Malaysia. Baiklah, terima kasih pengurus majlis, saya Muhammad Aziz. Jadi saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang pelibatan pemuda dalam politik di Malaysia. Jadi pertama sekali saya akan cerita tentang platform ataupun kaedah bagaimana pelibatan pemuda adalah sangat digalakkan dalam politik Malaysia sekarang. Contohnya wujudnya cabang ataupun cabang dalam parti yang mana contohnya dinamakan Sempena Pemuda. Contohnya untuk parti yang sebelum ni memerintah negara, contohnya BN, terdapat pemuda BN, dan contohnya untuk PAS terdapat pemuda PAS, dan ada juga Armada, dan kini ada satu parti baru yang ditubuhkan oleh bekas menteri itu YB Syed Saddiq, iaitu Parti Muda. Maksudnya kita nampak kat sini terdapat banyak pelbagai dapat kita lihat terdapat pelbagai platform ataupun cara untuk mana kita libatkan diri sebagai seorang pemuda, libatkan diri dalam bidang politik. Pentingnya untuk kita cakna dan tahu tentang platform ini dan apa pembawaan setiap parti tersebut, apa matlamat dan bagaimana kepimpinan parti tersebut. Sebab mana kita apabila kita melibatkan diri dalam politik ini, kita main peranan dalam pembentukan satu kerajaan yang akan memerintah negara, dan pembentukan kerajaan itu adalah sangat penting kerana ia akan beri impak kepada pelbagai sektor dalam negara. Baiklah, dan kita dapat contoh sendiri daripada platform-platform ini, dia telah membuahkan hasil di mana terdapat beberapa ikon pemuda atau contoh-contoh pemuda yang mana di usia muda mereka telah menjawat jawatan di kementerian. Contohnya YB Syed Saddiq yang mana sebelum ini menjawat jawatan sebagai Menteri Bidang Sukan, YB dan sekarang kini YB Wan Ahmad Faisal menjadi Timbalan Menteri Belia Sukan, dan yang seperti kita tahu salah seorang lagi adalah YB Khairi Jamaluddin lah. Okay, jadi empat ikon ni adalah contoh pemuda di mana mereka menjawat jawatan di kementerian, pernah dan sedang. Dan jadi kita dapat lihat pelibatan mereka di kementerian ni dapat nampak signifikan, dapat lihat signifikannya dan juga keberkesanannya kerana dari segi komunikasi dengan golongan muda sendiri, di mana menggunakan platform media sosial, menggunakan platform-platform yang terkini, contohnya Twitter, Instagram. Interaksi antara mereka adalah lebih efektif kerana mereka lebih aktif dan juga lebih kerap berada di media sosial. Jadi saya serahkan semua kepada pengurus majlis. Jadi terima kasih kepada Saudara Hilman. Baru-baru ini tular satu video mengenai kekecohan yang berlaku di Dewan Parlimen. Sesungguhnya kekecohan ini akan menjejaskan kesejahteraan politik di negara kita. Maka dari itu, soalan yang seterusnya kepada ahli panel yang keempat, Saudara Chok, apakah cara yang dapat dilakukan untuk mengekalkan kesejahteraan politik dalam kalangan pemimpin?
Dipersilakan. Terima kasih Saudara Haziq. So, untuk menjaga kesejahteraan politik dalam kalangan pemimpin, para pemimpin perlu ada idea konsensus dalam politik. Idea konsensus ini merujuk kepada bentuk kesepakatan antara kumpulan politik yang berbeza mengenai sesuatu isu atau perkara demi kebajikan dan rakyat dan kedaulatan negara. Tidak akan hina kelompok politik berlainan bersetuju atas dasar yang membawa kebaikan kepada masyarakat dan negara. Malah mereka akan dipandang tinggi dan dihormati kerana berjaya meletakkan keutamaan rakyat dan negara melebihi sentimen perjuangan politik masing-masing. Memang jelas terdapat pertembungan dan persaingan politik dalam masyarakat Malaysia kini disebabkan perbezaan dan perjuangan politik kepartian. Masing-masing menegaskan perjuangan mereka. Ditambah sifat ego dalam berpolitik, ini membawa kepada pertelingkahan yang mengancam kesejahteraan negara. Secara kesimpulan, perlu ada nokta kepada persaingan yang tidak sihat dalam berpolitik. Perjuangan politik harus berpaksikan perkara yang menjamin kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Tidak salahnya jika kesepakatan dijadikan pendekatan perkhidmat oleh semua pihak agar kesejahteraan rakyat terpelihara. Terima kasih. Terima kasih Saudara Chok. Umum mengetahui bahawa bukan pemimpin sahaja yang bertanggungjawab dalam memastikan kesejahteraan politik negara terjaga. Masyarakat juga haruslah sama-sama memikul tanggungjawab ini. Justeru, soalan yang terakhir ditujukan kepada ahli panel yang kelima, Saudara Reza. Bolehkah saudara menerangkan cara-cara mengekalkan kesejahteraan politik dalam kalangan masyarakat? Dipersilakan. Terima kasih Saudara Haziq. Baiklah, antara cara untuk mengekalkan kesejahteraan politik dalam kalangan masyarakat ialah kita haruslah mengamalkan persaingan yang sihat. Seperti mana dalam apa-apa pertandingan sekalipun, akan ada yang menang, ada yang akan kalah. Justru apabila berlaku satu pilihan raya ataupun pertukaran kerajaan, begitu juga. Ada yang akan menang dan ada yang akan kalah. Dan kita sebagai rakyat, kita perlu menimbul hakikat dan kita tidak perlu menimbulkan kekecohan yang sehingga mengakibatkan kemalangan nyawa dan juga kerosakan harta benda awam. Yang kedua, kita perlulah mengikuti segala perkembangan dan keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak lain yang berkuasa. Maka dengan kita mengetahui segala perkembangan ini, seperti mana kita tahu banyak informasi yang kita dapat apa arah kerajaan sekarang ini, apa yang berlaku di luar negara dan bagaimana negara kita mengambil cakna tentang apa-apa isu benda lain di luar negara kita ini. Maka bila kita dapat berkemaskan diri kita dengan informasi terkini, maka bolehlah kita berbincang tentang politik antara masyarakat dengan aman. Dan ini membawa saya kepada isi saya yang ketiga, iaitu kita haruslah bersedia menerima pendapat dari mana-mana pihak sekalipun. Dalam Malaysia ini ada banyak demografik, yang tua, yang muda, yang kaya dan miskin. Maka ada banyak jurang di situ. Dan apabila kita dapat berbincang dan kita menerima pendapat dari mana-mana pihak, barulah kita dapat mengetahui dan memahami perbezaan antara kita semua. Dan apabila kita mengetahui perbezaan ini, maka bolehlah kita mengetahui apakah keperluan negara kita pada waktu ini dan barulah kita boleh menjadi satu masyarakat yang dapat mengamalkan politik yang matang. Kan, ini saja daripada saya. Terima kasih Saudara Reza. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita mengenai kesejahteraan politik negara, tanggungjawab saya sebagai anak Malaysia. Apa yang saya dapat rumuskan pada hari ini ialah sebagai anak Malaysia, sama ada pemimpin ataupun masyarakat biasa, kita haruslah sama-sama berusaha mengekalkan kesejahteraan politik negara. Selain itu, ahli politik sama ada yang muda ataupun yang tua kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama buat negara. Meskipun pemimpin yang muda dilihat mempunyai lebih kreatif dan mempunyai idea yang lebih segar, tetapi mereka ramai dari kalangan ahli pemimpin muda tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam memerintah. Justeru, kedua-dua golongan adalah penting. Semoga kesejahteraan politik negara akan terus berkekalan. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri forum ini. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.